Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hairul Amri akan membicarakan tentang rasuah. Apa yang anda tahu tentang rasuah? Rasuah adalah penerimaan dan pemberian suapan bertujuan melakukan sesuatu perbuatan atau tugasan. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), rasuah merupakan suatu jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seseorang mendapat kebebasan atau keistimewaan daripada pihak berkuasa atau mana-mana syarikat. Rasuah ini bukan berkaitan dengan duit saja, malahan ianya boleh bersangkut paut dengan harta, jawatan, kedudukan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, rasuah ini bukan suatu perkara yang mulia. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah mengenal pasti nilai integriti dalam menangani kes rasuah di Malaysia. Integriti bermaksud perihal sifat individu atau organisasi yang sempurna berasaskan nilai murni seperti jujur, benar, amanah, adil, bertanggungjawab, telus, cekap dan bijaksana. Objektif kajian kedua adalah mengkaji langkah-langkah baharu untuk menangani rasuah di Malaysia. Kajian ini dilakukan adalah untuk mengetahui langkah-langkah baharu yang mampu mengatasi langkah-langkah lama dalam menangani kes rasuah di Malaysia. Yang ketiga adalah mencadangkan nilai etika dalam menangani kes rasuah di Malaysia demi kesejahteraan Malaysia. Yang ketiga ini adalah untuk kita menerapkan nilai-nilai etika, nilai-nilai murni dalam diri kepada masyarakat, supaya tiada sesiapa yang terlibat dalam kes aktiviti rasuah. Akhir sekali, jauhilah rasuah. Anda pasti terima akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syazana binti Muhammad Azadi dan saya ingin membentangkan tentang hasil dapatan kajian yang kami peroleh. Bahagian A, latar belakang responden. Secara umumnya, seramai 35 responden yang terdiri daripada pelajar UTM telah menjawab soal sidik yang telah diedarkan. Mengikut persepsi jantina, kajian mendapati majoriti penyertaan responden adalah lelaki iaitu sebanyak 60% berbanding responden perempuan iaitu sebanyak 40%. Di samping itu, profil berdasarkan umur pula mendapati majoriti daripada kategori yang berusia antara 22 hingga 25 tahun sebanyak 82.9% dan selebihnya di antara 18 hingga 21 tahun. Selain itu, berdasarkan fakulti yang berada di IPTA tersebut, majoriti penyertaan responden adalah daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik iaitu sebanyak 57.1%. Manakala peratusan mengikut tahap pengajian pula, didapati majoriti responden daripada tahun 2 iaitu sebanyak 71.4%. Daripada jumlah tersebut, didapati 94.3% adalah responden Melayu dan 5.7% adalah responden Cina. Bahagian B, mengenal pasti nilai integriti dalam menangani rasuah di Malaysia. Berdasarkan soal selidik mengenai nilai integriti setiap individu dalam menangani rasuah di Malaysia, 17 orang daripada responden sangat bersetuju tidak akan menerima sebarang hadiah yang diberi kepada individu tersebut. Berdasarkan soalan, adakah hadiah yang bernilai RM50 ke atas adalah dikategorikan sebagai rasuah? 10 orang daripada responden sangat tidak bersetuju bahawa itu adalah rasuah. Majoriti daripada responden bersetuju mereka tidak akan mudah dipengaruhi dengan wang dan sangat berpegang kepada nilai dan etika dalam agama. Secara keseluruhannya, sebahagian besar responden yang terlibat dalam kajian ini mempunyai tahap kefahaman dan persepsi yang baik mengenai rasuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Daud, ID metrik B0119101993. Saya akan menyambung perbincangan dan dapatan kajian yang seterusnya. Berdasarkan objektif kami yang kedua iaitu mengkaji langkah-langkah baharu untuk menangani masalah rasuah di Malaysia. Secara keseluruhan, yang didapati daripada soal selidik yang dilakukan, majoriti sangat bersetuju dengan langkah-langkah baharu untuk menangani masalah rasuah di Malaysia. 31 orang responden daripada 35 orang responden sangat bersetuju jika hukuman yang lebih berat dikenakan kepada individu yang menerima rasuah dan SPRM perlu mengambil tindakan agresif tanpa mengira pangkat dan kedudukan dalam melaksanakan tugas. Ini kerana undang-undang di negara kita hendaklah berlaku adil supaya semua masyarakat meletakkan kepercayaan yang tinggi terhadap SPRM.
Bagi pendapat saya, tindakan ini hendaklah dilakukan secara berterusan ataupun bukan sekadar hangat-hangat tai ayam agar dapat membendung gejala rasuah di negara kita. Selain daripada itu, langkah seperti memasang kemudahan teknologi maklumat ICT untuk mengesan aktiviti rasuah, terdapat seorang responden tidak bersetuju, mungkin kerana kos kerajaan yang perlu dilakukan untuk menghasilkan satu aplikasi mengesan aktiviti rasuah ini sangat tinggi. Seterusnya, saya akan membentangkan untuk objektif yang ketiga. Untuk bahagian D, iaitu objektif yang ketiga, mencadangkan nilai etika dalam menangani rasuah demi kesejahteraan Malaysia. 5 soalan mencadangkan tentang nilai etika telah diajukan kepada 35 responden dan rata-ratanya menunjukkan mereka sangat bersetuju dengan soalan yang diajukan. Seperti mereka bertanggungjawab dan jujur walaupun tiada orang akan melihat mereka semasa bekerja. Daripada dapatan kajian tersebut, kita dapat lihat separuh daripada responden sangat bersetuju untuk mereka sentiasa bercakap benar dalam menjalankan tugas dan mereka akan menasihati rakan sejawat mereka yang terlibat rasuah. Oleh itu, pihak pengurusan atasan perlu memantapkan asas moral untuk organisasi dengan menetapkan dan menunjukkan tahap etika yang tinggi. Dengan menggalakkan integriti bermanfaat kepada orang lain juga, setiap individu perlu menunjukkan komitmen yang tinggi dengan melibatkan etika seperti perkara biasa dalam ucapan dan tingkah laku mereka untuk menjadi contoh kepada masyarakat sekeliling. Itu sahaja perbincangan dan hasil kajian daripada saya. Seterusnya, kesimpulan dan cadangan akan dibentangkan oleh Rohaizi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rohaizi bin Muhammad Dahlan. Jadi sebagai kesimpulan, seperti mana yang kita tahu, rasuah dikategorikan sebagai satu jenayah yang perlu kita elakkan. Ini disebabkan oleh rasuah mampu meruntuhkan sesuatu ekonomi serta menjejaskan imej negara. Tindakan yang sewajarnya perlu dikenakan ke atas seseorang yang memberi dan menerima rasuah. Seperti yang kita sedia umum, rasuah bukan sahaja salah di sisi undang-undang, malah salah di sisi agama. Kita telah diseru untuk mementingkan kebaikan dan meninggalkan kemudaratan. Rasuah perlu dibanteras sehingga ke akar umbi dengan memastikan semua pihak tidak mengira pangkat dan harta seharusnya bersatu padu dan berganding bahu untuk mengatasi gejala rasuah di negara kita ini. Setiap individu perlu memainkan peranan penting dalam menangani masalah rasuah dengan mengelakkan diri daripada mengambil rasuah. Dengan ini, negara dan ekonomi dapat terus maju dan muncul sebagai negara berkelas pertama di rata dunia. Jadi beringat-ingatlah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sekian, terima kasih.